Tamil Arasu lambat. Pandi. Oh, tenang Syahrul Saad. Tapi masih lagi hanya dalam kawasan sendiri saja. Mereka perlu keluar daripada kawasan tengah ini. Kalau tidak, pemain-pemain pasukan Qatar akan mengasak. Mereka lepas dan juga hilang bola sebentar tadi dari Nazmi Faiz. Irfan Fadail bijak mengawal. Okey, skill yang ditunjukkan oleh pemain Malaysia agak baik, tetapi apa yang mereka lakukan iaitu hanya berlegar dalam kawasan sendiri sebenarnya mengundang padah. Dimarahi oleh Ong Kim Sui sebentar tadi. Asyari putaran ke dalam dan Asyari, tapi itu adalah Nazirul Naim. Harapan bola sepak negara di peringkat antarabangsa terletak di bahu pemain-pemain ini. Rata-ratanya adalah merupakan pemain-pemain masa depan. Tapi sejauh manakah kemampuan mereka untuk bertahan? Pulang kepada pemain-pemain itu sendiri. Bahaya tolakan ke belakang dari Syahrul. Lihat clearance yang dilakukan oleh Izham sebenarnya tidak berderakan. Salah Al-Nil, Jasir Yahya, bola berjaya dicuri Irfan, tapi ada seorang saja di hadapan iaitu Tamil Arasu. 1 lawan 2 ketika ini. Adref Tamil Arasu hilang beberapa peluang. Tebakan percuma diberikan kepada Malaysia. Azwan Bakri terpaksa turun ke bawah untuk mengambil bola dan kemudiannya Malaysia hanya mengharapkan Tamil Arasu, tapi kita kehilangan peluang, Mawi, apabila kita menguasai permainan. Ya, saya setuju je. Di mana sebentar tadi apabila Tamil Arasu mendapat bola di bahagian atas, Azwan dia yang memenangi bola di bahagian tengah. Kemudian Tamil Arasu terpaksa bertindak sendiri. Dan ketika itu bagi saya jika Tamil Arasu bijak ataupun dia dapat melihat dia kesorangan, dia perlu memegang bola itu atas hole untuk menunggu rakan-rakan memberi bantuan. Bahkan percuma satu posisi yang cukup baik untuk Irfan Fadail. Cantik, satu tendangan yang menirukan penjaga gol. Kapten skuad senior Syafiq Rahim bijak menyediakan gol ketika menentang Singapura. Kapten skuad bawah 22 tahun Irfan Fadail juga seolah-olah memiliki keupayaan yang serupa. Ya, mungkin kita ada Syafiq kali ini pengganti Syafiq ataupun yang boleh melakukan seperti Syafiq. Dan yang untuk Irfan, di mana bagi saya satu cepakan yang baik yang mengirukan. Mungkin posisi penjaga gol juga berubah. Saya nak katakan tentang posisi penjaga gol itu. Ya, posisi penjaga gol yang berubah yang menyebabkan bola tersebut melencong sebelah papus dan menghasilkan gol. Minit ke-26, Kapten Pasukan Negara, anak kepada seorang anggota polis yang bertugas di link kedua di Tuas sana, meletakkan Malaysia di hadapan. Irfan menjadikan gol ketika menentang pasukan Pakistan dan juga ketika menentang beberapa pasukan yang lain. Jadi dia ada knack of goals untuk menjadikan gol pada perlawanan-perlawanan yang penting dan juga besar. Kena sentuh sikit tadi Zee, mungkin ada pergerakan di mana bagi saya mungkin pergerakan penjaga gol tadi tu Azwan yang membuat Azwan yang membuat larian menggirukan untuk sepakan tu diambil oleh Irfan.
Rupanya kalau diikutkan di sini, Ong Kim Sui tidak menurunkan barisan yang terbaik, kerana kita masih ada lagi pemain-pemain yang berpengalaman seperti Gary Steven Robert dan juga Wan Zek Haikal. Selain daripada Syahrul Azwari, Ibrahim, cederaan yang masih lagi dialami oleh Izak Faris itu menyebabkan beliau tidak dapat bersama dengan pasukan ini. Tamil kalau cepat sedikit tadi mampu untuk mencuri bola yang sedang dikawal oleh Abdul Aziz Abdullah Sharif. Apakah reaksi dari pasukan Qatar ini? Dorongan yang baik di tengah tapi offside terlebih dahulu sebenarnya. Amir Nagor tidak dapat melihat keadaan dan juga keputusan yang telah pun diberikan oleh Sabri Daud di seberang sana mungkin silau, tapi jelas sekali bahawa telah pun offside adalah Salah El-Nil. Minit ke-28, masih lagi dengan kedudukan berpihak kepada pasukan Malaysia hasil jaringan untuk pasukan Irfan Fadail. Mudah yang kemas dari Syahrul Saad. Dalam pasukan Qatar keluarkan oleh Irfan, bantu oleh Ashari, Amil Arasu, Dami untuk Azwan Bakri. Malaysia melancarkan counter attack tetapi hanya bersorangan. Dorongan yang baik untuk Amil Arasu, memperlahankan sedikit lariannya. Nazmi, Adrif, Naim, Nazirul Naim Hashim, Syari, kami yang baik juga dari Asyari. Tolakan Nazirul Naim, standing dalam kawasan penalti. Bola dikeluarkan dalam keadaan yang cukup kelang kabut bagi pasukan Qatar. Pandi, penguasaan yang agak lama ditunjukkan oleh pasukan Malaysia ketika ini. Cantik untuk Ahmad Azwan, berjaya diselamatkan. Peluang yang baik, gerakan yang menarik ditunjukkan oleh pasukan Malaysia. Ya, permainan bagi saya tutur football ataupun penguasaan bola di bahagian tengah. Lama mereka merancang untuk menyediakan gol dan hasilnya sayang Azwan berada betul-betul di posisi yang betul, tapi percubaan menggunakan kaki kirinya bagi saya lemah ataupun dia cuma berhadapan dengan goalkeeper. Sayang, satu pergerakan yang baik. Ini adalah satu permainan yang mantap dalam tempoh 2 minit solid yang ditunjukkan oleh pemain Malaysia. Gerakan dari tengah ke bawah, bawah kembali ke tengah dan kemudian sampai dalam kawasan penalti. Kalaulah Azwan Bakri lebih tajam lagi, jawapannya ialah jaringan kedua mungkin kita perolehi. Kurang-kurangnya 4 peluang keemasan untuk jaringan dimiliki oleh pasukan Malaysia. Cuma tak dapat jaringan dilakukan, sama ada dari Tamil Arasu maupun dari Ahmad Azwan Bakri, orang yang berasal dari Labuan itu. Sebenarnya Ahmad Azwan telah pun cuba dipancing oleh beberapa pasukan dalam Liga Malaysia ini, tapi bagi saya tumpukan perhatian dengan pasukan Harimau Muda kerana lebih banyak pendedahan yang dia perolehi. Sepakan percuma untuk
Malaysia. Dalam kabut Ahmad Alaidin Abid Mutal. Ya, sekali lagi saya memberi pujian kepada Arif itu yang selalunya ataupun yang perlu dilakukan. Berhadapan dengan pemain situasi 1 lawan 1, dan kalau boleh dia terpaksa juga cuba melepaskan diri untuk membuat crossing sebanyak mungkin yang mana boleh. Dan apa yang berlaku pada Azwan tadi sebentar tadi, bagi saya pemain ini, bagi saya kalau ikutkan kita punya pengamatan tadi, dia dah dapat menjadikan gol awal lagi Oh. Ya. Di mana sentuhan terakhir dia tadi tu bagi saya satu touch. Dia gugup kat situ lah saya rasa. Satu touch yang baik, betul-betul bola jatuh di hadapannya dan hanya membuat satu tapping. Tapi sayang. Dua karakter yang berbeza, Ong Kim Sui dan juga Adrian Perrin. Perancis sentiasa juga menjadi destinasi kepada bola sepak di Qatar. Selain Perrin, Bruno Metsu, Philippe Rougier dan juga Pierre Lechamp adalah antara nama-nama yang pernah mengendalikan sukan bola sepak di Qatar ini. Nama yang paling besar pastinya Philippe Rougier dan juga Bruno Metsu. Cederaan yang dialami oleh Muhammad Salah dan berlaga dengan pemain Malaysia sebentar tadi. Saya kalau boleh lah Mawi bukanlah nak katakan nak tengok setiap gerakan Malaysia berkesudahan seperti yang tadi tu, tapi kalau boleh biarlah penguasaan menyeluruh dapat mereka lakukan tanpa hilang bola, tanpa membuat hantaran-hantaran yang sia-sia. Kurang-kurangnya build up itu nampak cantik. Betul. Dan tersusun, dan akhirnya sampai dalam kawasan penalti. Betul. Ada percubaan non target, tak gol tak apa. Betul, saya setuju sangat di 33 minit bagi saya kita dah dapat melihat mereka menguasai, mereka bermain secara sendiri, bertukar-tukar hantaran, membuat serangan sebelah kiri dan sebelah kanan, kemudian sampai ke hadapan gol, dapat buat sentuhan untuk menjadikan gol. Bagi saya cukup baik permainan mereka pada hari ini. Dan harus juga saya ingin memberi kepujian kepada dua striker kita ni, bagi saya kedua-dua ni, Azwan dan Tamir Rasu ni juga membantu di bahagian tengah. Mereka menang bola di tengah, mereka dapat juga membawa untuk ke serangan. Bagi saya satu tindakan disiplin yang baik. Advantage diberikan kepada pasukan Malaysia. Tamir Rasu sekali lagi ke Tamir, tapi Ahmad Azwan dicuri oleh Irfan sebentar tadi. Skuad Ong Kim Sui ini berpeluang untuk mencetak sejarah untuk mengalahkan pasukan Qatar. Advantage diberikan kerana Qatar mahu melancarkan serangan, biarpun tergolek di sana adalah Fahad Sakit. Sekarang ini sepatutnya permainan dihentikan, tapi pemain-pemain Qatar sendiri yang mahu melancarkan serangan dan kemudian dicuri oleh Nazmi Faiz. Barulah bola dikeluarkan. Saya rasa yang salah tadi adalah pemain Qatar sendiri. Ya. Dia nak teruskan permainan. Kerana mereka yang mendapat bola terlebih dahulu. Di sini insidennya pelanggaran dengan Asyari Cucu. Di sini yang saya masukkan di sini dia mana pasukan kita bertahan di barisan atas dulu, di barisan serangan dulu, di barisan serangan membuat pertahanan, kemudian barisan tengah, kemudian di barisan pertahanan sendiri. Dan di sinilah kita punya nampak satu unit ataupun satu pasukan kita bertindak bertahan di bahagian atas terlebih dahulu. Ini yang punya tugas yang berat kerana pelayakan bawah 22 tahun juga boleh dianggapkan sebagai kejohanan yang besar.